Assalamualaikum. Saya Muhammad Umar Hakim bin Muhammad Arif dari kelas divisi 5C. Okey, saya dan kawan-kawan saya Siti Nur Aisyah, Fadnin Najah, Nur Nadira dan Ahmad Ridwan daripada DFO akan membentangkan tentang sains Islam dan asas kepada sains moden. Okey, sebagai pendahuluan, Al-Quran memberikan satu bukti yang nyata bahawa sains dalam konteks Islam bermula sekian lamanya sewaktu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab ikutan umat manusia. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menterjemahkan sains salam konteks Islam itu sendiri. Ayat tersebut bukanlah semata-mata untuk dibaca, malah memerlukan penelitian dan pengkajian tentang fenomena alam semula jadi di samping pencapaian ilmu pengetahuan dalam pembinaan sesebuah tamadun manusia. Ayat Al-Quran juga sangat jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini merangkumi langit dan bumi berdasarkan hukum yang tertentu. Segalanya adalah hak mutlak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat ditiru meskipun dari sekecil zarah sehingga terbentangnya alam semesta ini. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung semata-mata adalah untuk kegunaan dan kemudahan umat manusia dan ianya merangkumi segala aspek kehidupan dan tidak hanya terbatas kepada hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Kedudukan Al-Quran dalam Islam. Al-Quran ialah risalah terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah sebagai satu dasar hukum yang utama dan tidak dapat disangka kebenarannya oleh umat Islam sebagai panduan hidup serta sumber yang asasi bagi syariat Islam. Dasar-dasar hukum Islam dan cabangnya dicari dan digali dari sumber Al-Quran. Agama Islam menjadi satu agama yang dianuti oleh umat Muslim di seluruh dunia dan merupakan cara hidup untuk menjamin kebahagiaan umat di dunia dan akhirat kelak. Al-Quran dapat membantu manusia berkarya dan berinovasi menggunakan material dalam kehidupan seharian bagi memenuhi keperluan asasi seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, perubatan, pengangkutan dan lain-lain. Keperluan asasi dapat menjamin keselesaan manusia untuk hidup di samping memenuhi keperluan daruriyat dan hajat. Definisi sains. Merujuk kepada Kamus Dewan 2005, sains diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang teratur, sistematik yang boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya. Selain itu, sains juga adalah cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata-mata yang merangkumi ilmu berkaitan fizik, kimia, biologi dan lain-lain. Definisi sains moden. Sains moden lazimnya ditakrifkan sebagai satu cabang ilmu pengetahuan mengkaji himpunan pernyataan yang terbukti atau fakta yang dikaji dan disusun secara bersistem kemudiannya dihimpunkan dalam bentuk hukum umum. Sains moden pada 3 kumpulan, sains tulen atau sains tabih, sains sosial dan sains gunaan. Islam dan sains. Dalam konteks Islam, sains perlu dimanfaatkan sebagai pelbagai cara untuk mencapai matlamat kerana ilmu yang sebenar adalah ilmu yang mampu membimbing manusia dan mendekati Sang Pencipta. Dalam kaedah percubaan sains dan pengetahuan moden, orang Islam adalah pengasas yang sebenar. Umat Islam banyak memberikan sumbangan yang besar kepada sains melalui pakar ilmuwan sains terdahulu. Pencapaian Islam dan dalam sains moden dapat dilihat melalui bidang ilmu merangkumi bidang biologi, astronomi, matematik, perubatan, kimia, kejuruteraan, geografi dan juga fizik. Ibn Sina, Ibn Khaldun dan Al-Khawarizmi serta yang lain-lain merupakan para ilmuwan Islam yang terkenal dalam ilmu sains. Hal ini demikian membuktikan bahawa orang Islam sememangnya mahir dalam bidang sains sejak berabad lamanya dan ilmu tersebut ditiru oleh saintis barat dalam banyak ilmu sains Islam serta istilah sains. Dalam kertas kerja ini ada membincangkan tentang bidang sains yang dimulakan oleh ilmuwan Islam pada zaman kegemilangan tamadun Islam. Terima kasih Aisyah. Antara bidang sains dalam tamadun Islam ialah astronomi, perubatan, kejuruteraan, kimia, matematik dan biologi. Astronomi. Astronomi adalah satu cabang ilmu sains yang pesat berkembang pada zaman tamadun Islam. Umat Islam mempunyai pencapaian yang cemerlang dalam bidang astronomi ketika zaman Abbasiyah.
Terdapat banyak makmal astronomi dibina dan berjaya menghasilkan formula pengiraan dan jadual yang amat berguna dalam bidang astronomi. Seterusnya, pencapaian yang tertinggi umat Islam pada masa itu sehingga dapat mencipta alat teropong bintang yang dapat mengkaji pergerakan dan kedudukan bintang di langit. Al-Battani yang memperkenalkan ilmu trigonometri sfera ke dalam ilmu falak iaitu membuat pengiraan tempoh masa bagi satu tahun sebagai 365 hari, 5 jam, 46 minit, 24 saat. Al-Khawarizmi mencipta Safihah sebagai penyempurnaan kepada alat astrolab. Ali bin Abdul Rahman atau dikenali sebagai Ibnu Yunus menerbitkan jadual pengiraan waktu berdasarkan matahari dan melaksanakan hampir 100 cerapan gerhana matahari dan bulan pergerakan planet. Di saat dunia barat berada pada era jahiliah, umat Islam berada pada satu tahap yang amat gilang gemilang dari pelbagai sudut dan aspek. Dalam bidang astronomi, tokoh Islam memelihara dan mengembangkan ilmu tersebut untuk dijadikan rujukan sehingga ilmu tersebut masih diguna pakai sehingga hari ini. Sesetengah ilmu astronomi ditiru dan diciplak oleh ilmuwan barat dan menganggap mereka yang memulakan pengkajian sedangkan ilmu tersebut datangnya dari wahyu Allah SWT melalui Al-Quran. Perubatan Islam adalah amalan yang berdasarkan ilmu sains perubatan yang mengandungi konsep, nilai tata cara ujian, paradigma serta rawatan selaras dan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ilmu perubatan terkenal dengan tokoh sarjana Islam sememangnya pakar dalam bidang perubatan, di antaranya Zakaria Ar-Razi yang menghasilkan kitab Al-Hawi, Ahmad bin Ali yang menulis kitab Al-Muttaqab, Ibnu Sina, Ibnu Sina yang menulis Al-Qanun fil Atib, Ali Ibnu Abbas Al-Majusi menghasilkan kitab Al-Maliki, Ali At-Tabari menghasilkan buku Firdaus Al-Hikmah, Ibnu Rushd menghasilkan Al-Kulliyah, dan Al-Baita yang merupakan pakar terulung dalam ilmu. Di Iraq, bidang ilmu yang pertama sekali dikaji oleh tokoh ilmuwan adalah bidang ilmu perubatan dan kedoktoran. Hospital banyak didirikan oleh sarjana Islam. Khalifah Harun Ar-Rashid bertanggungjawab dalam membina hospital di seluruh negara. Hospital yang menghasilkan antara lelaki dan wanita pertama dibina di Kahirah pada zaman Ibn Tulun. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menempatkan pesakit kulit seperti kusta di dalam hospital khas. Setelah ilmu perubatan berkembang, kajian mengenai anatomi tubuh manusia dijadikan oleh Yuhanna Ibn Musawwih. Beliau membuat eksperimen pembedahan pada seekor monyet kerana pembedahan mayat masih belum dilaksanakan pada waktu itu. Melalui pembedahan monyet tersebut, ilmu anatomi mata berkembang. Kitab yang bersistematik tentang kaedah oftalmologi diterbitkan oleh beliau bertajuk Al-As Maqalat fil Al-Ain. Islam juga terkenal dengan doktor yang mendalami ilmu pembedahan. Teknik pembedahan serta rawatan selepas pembedahan. Daripada kajian yang dibuat oleh Ibnu Al-Nafis, membuat pemerhatian dan kesimpulan bahawa darah mengalir melalui saluran jantung dan paru-paru. Kajian beliau mendapati terdapat kesilapan pada teori Galen Yunani dan beliau membetulkannya. Al-Nadir mewujudkan ubat-ubatan untuk merawat penyakit kuning yang dipelajari dari bapanya. Menjelang tahun 900 hingga 200 Masihi, tokoh Islam mereka membentuk peralatan pembedahan menggunakannya sendiri dalam operasi pembedahan. Al-Zahrawi menerbitkan karya yang menjelaskan tentang ilmu pembedahan yang dijadikan buku teks di Eropah untuk tujuan pembelajaran. Terusnya, saya serahkan slide kepada Nurhadira. Okey. Kejuruteraan membawa maksud pemahaman sains tentang fenomena fizikal yang digunakan dalam teknologi dan proses mereka
bentuk teknologi tersebut dengan menggunakan kaedah yang paling efisien. Sumbangan Islam dalam bidang kejuruteraan banyak tersebar ke benua Eropah, khususnya Andalus iaitu Spanyol dan juga Itali. Dalam bidang pembinaan, teknologi Islam banyak mempengaruhi reka bentuk bangunan dan seni bina yang mengagumkan seperti Masjid Al-Aqsa di Jerusalem, Palestin dan juga Masjid Umayyad di Damsyik, Syria. Selain itu, pembinaan jalan raya dan perhubungan jambatan yang boleh dikagumi ialah Jambatan Shahristan di Isfahan, Iran. Umat Islam juga membina terusan yang menyambungkan Sungai Nil dan Laut Merah yang memakan masa selama 6 bulan pembinaannya yang panjangnya kira-kira 110 km pada zaman pemerintahan Khalifah Umar. Kepentingan bidang kejuruteraan dalam perkembangan ekonomi sesebuah negara dibuktikan dalam Al-Quran. Sebagai pembuktian, yang pertama adalah sebuah perpustakaan yang bernama Khizanat Al-Hikmah terbina pada kurun ke-8 Masihi sebelum terlantiknya Al-Ma'mum sebagai khalifah. Yang kedua, pembinaan perpustakaan Al-Hakim pada kurun ke-12 Masihi dalam polisi yang sama diambil dengan terdirinya pusat sains di Kairo, Egypt. Masjid adalah salah satu binaan yang melambangkan kemajuan Islam dalam bidang kejuruteraan. Dari situ terbentuknya institusi madrasah dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih formal dan teratur. Antara universiti yang terawal yang terbina ketika itu ialah University of Al-Azhar di Kairo, University of Zitouna di Tunisian Republic dan juga University of Cairo di Fez, Morocco. Dalam bidang perkapalan, jurutera Islam mendahului dalam pembinaan kapal laut dan dapat mengharungi lautan besar. Kapal besar yang digunakan untuk tujuan perdagangan, ketenteraan serta pencarian hasil laut oleh nelayan. Perdagangan antarabangsa dengan para ketenteraan perdagangan antarabangsa dengan para pedagang antarabangsa dari China, Timur Tengah dan benua Eropah bukan sahaja dapat meningkatkan ekonomi Islam, malah dapat memperkembangkan teknologi sains dan pelayaran sebagai saluran komunikasi. Banyak tokoh Islam yang mahir dalam bidang ilmu pelayaran. Antaranya Al-Khawarizmi, Al-Battani, Ibnu Battutah, Ibnu Majid dan banyak lagi. Ilmu pelayaran disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran untuk dipelajari. Kimia. Kimia adalah salah satu bidang yang terkandung dalam bidang sains. Ilmu kimia adalah suatu kimia yang kemunculannya bermula daripada pemikiran ilmuwan secara ilmiah. Kimia dalam bahasa Arab disebut sebagai kimia atau kimia yang membawa maksud perubahan terhadap benda atau zat. Merujuk kepada bahasa Yunani, kimia disebut sebagai Kimia disebut sebagai kimia yang membawa maksud ilmu yang dipelajari mengenai komposisi, struktur dan sifat zat atau materi dari segala atom sehingga molekul dan perubahan transformasi atau interaksi mereka untuk membentuk materi. Kimia dipelajari melalui interaksi atom dan pemahaman sifat untuk diterapkan kepada peringkat mikroskopik. Antara bidang kimia yang dikaji adalah kaedah sejatan, penyelingan, pemejawapan, penghabluran, kaedah pembakaran oksida logam, percantuman dan juga turunan. Tokoh sarjana Islam mencipta pelbagai bahan kimia seperti asid galian dan lain. Kaedah dan pengujian dalam kimia juga dicipta seperti pengujian tentang suhu, kondensasi, penghasilan emas dan mencipta proses pengeluaran minyak wangi tiruan.
Di Andalus, ahli kimia Islam menemukan asid sulfurik, asid nitrik dan juga nanomuriatik. Khalid ibn Yazid, cucu kepada Muawiyah, Khalifah Umayyah, beliau menterjemahkan teks kimia daripada Iskandariyah dan mengarang buku tentang kimia. Selain menghasilkan penulisan tentang kimia, beliau mengkaji cara menghasilkan emas melalui ilmu kimia. Islam mencapai kemuncak kepada bidang kimia pada abad ke-8 di mana munculnya seorang ahli kimia bernama Jabir ibn Hayyan yang digelar bapa kimia moden dan pengkaji sejarah terkemuka Homyard. Jabir juga ada mengeluarkan buku hasil penulisan beliau. Ahli dan tokoh sarjana kimia yang lain yang terkenal adalah seperti Uthman ibn Su'aid, Al-Kindi, Muhammad Abu Zakaria dan ramai lagi. Kitab-kitab dan buku hasil penulisan tokoh-tokoh Islam adalah seperti Al-Mizan Al-Sabiri, Korpus Jabir, Kitab Al-Hararat, Mushaf Al-Jam'ah dan banyak lagi. Matematik. Perkembangan ilmu matematik mendapat sumbangan terbesar daripada tokoh Islam kerana banyak perkara baru yang dicipta untuk menjadi ilmu matematik yang mudah dipelajari. Sistem angka baru termasuklah sifar yang merupakan peranan utama adalah salah satu sumbangan terbesar mereka dalam bidang ini. Sistem angka dan nombor ini memudahkan manusia untuk menentukan kuantiti yang dikehendaki dalam penjumlahan. Beberapa simbol yang sistematik, terutamanya angka sifar, direka bentuk dan diperkenalkan oleh tokoh-tokoh Islam yang mempunyai kepintaran mengubah suai iaitu Al-Khawarizmi. Sebenarnya nama Al-Khawarizmi, angka ini juga dikenali sebagai algoritmus dan logaritma. Pecahan, persamaan geometrik dan juga algebra serta klasifikasi tentang persamaan ditemukan oleh tokoh Islam yang bernama Umar Al-Khayyam bagi memajukan lagi pengetahuan dari Al-Khawarizmi. Perkembangan matematik oleh ahli matematik Islam diakui oleh ahli matematik Eropah di mana matematik Islam banyak mengeluarkan idea baru yang dianggap sebagai satu konsep yang bijak dan ditemui dan juga dikaji lebih awal oleh ahli matematik Islam. Kita juga harus mengakui mata belajar matematik pada masa kini lebih serupa dan seiring dengan matematik Islam berbanding matematik Helenistik. Ahmad, boleh mula? Okey, sekejap. Okey. Biologi. Sains biologi adalah berkaitan dengan Mat, kamera buka, Mat. Sains biologi adalah berkaitan dengan struktur, fungsi, perkembangan, taburan dan bidang ilmu yang bersangkutan dengan benda hidup. Bidang biologi merupakan pemahaman asas mengenai ciri fizikal, tabiat habitat dan pengkelasan haiwan maupun tumbuhan serta benda yang paling halus seperti sel, virus dan bakteria. Selain dari proses penciptaan dan asal-usul manusia, sains biologi juga menceritakan tentang tumbuh-tumbuhan, botani, zoologi, belak bakar, farmakologi dan lain-lain. Para ilmuwan Islam yang terkenal dalam bidang biologi ialah Al-Ghafiqi, bidang botani, Abu Ubaidah, ahli zoologi, Abu Zakaria Yahya ibnu Muhammad ibnu Al-Awwam, Abdul Abbas Al-Nabati, Al-Jahiz dan Al-Masudi. Kitab-kitab yang tentang sains biologi dibukukan dan diterbitkan ialah Kitab Al-Hayawan, Kitab Al-Sya', Kitab Al-Khalaq Al-Insan dan lain-lain. Seterusnya, kesimpulan. Ilmu sains dalam Al-Quran menjadi asas kepada tokoh Islam bagi membuat kajian dalam mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sains Islam memberi bukti yang nyata bahawa terdapat pertalian antara semua yang wujud dan berlandaskan kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, sains moden hanya merujuk kepada realitas material dan fikiran. Al-Quran adalah wahyu yang menjadi sumber ilmu sains Islam yangnya
terkandung secara keseluruhan petunjuk kepada umat manusia. Walau bagaimanapun, sains Islam tidak menolak mentah-mentah ajaran Islam, ajaran sains moden, malah dipelajari dengan tidak melanggar syarak supaya menjadi asas pengembangan ilmu. Hal ini dapat membuat tokoh Islam tampak lebih berfikiran terbuka dan berilmu. Tidak heranlah tokoh Islam bukan sahaja dapat menguasai ilmu sains, malahan mereka mampu memikul tanggungjawab sebagai salah seorang Muslim seperti apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jelaslah bahawa asas pada ilmu sains yang ada pada masa kini adalah sumbangan daripada tokoh-tokoh sarjana Islam pada zaman dahulu. Dan bukannya ciptaan daripada orang barat, malahan ilmu tersebut dicerok daripada ilmu Islam yang berlandaskan Al-Quran. Sekian, terima kasih.